Kalau anda mempunyai kemudahan internet di rumah, jelajahlah dunia maklumat bersama anak-anak selain menggalakkan mereka mengasah bakat dengan menghadiri kelas tarian, kelas vokal, kelas muzik dan kelas drama. Anak-anak juga haruslah menceburkan diri dalam aktiviti seni mempertahankan diri, sukan dan pengembaraan. Di samping itu adalah sesuai jika tabiat membaca dan diserapkan ke dalam diri anak-anak sewaktu cuti sekolah. During school holiday, I think parents take some time off to be more involved in their kids' activities. This is because during school semester, kids rarely get time to spend with their parents, and some even somewhat become detached from their parents as they grow older. To prevent this, parents should take the initiative to spend as much time as possible with their children. And school holidays are the best time to go on family holidays, fun family activities like paintballs, bowling, and just spending quality time together at home. Parents should also take the time to tutor their kids on their studies in areas that they are behind in. Terima kasih kerana anda terus bersama saya dalam Wartawan. Kita masih membincangkan cuti sekolah berkualiti. Macam-macam idea, macam-macam cadangan diberikan oleh rakan-rakan Wartawan. Ada berkata pergilah camp bola sepak, pergi hadiri kelas drama, kelas muzik, ataupun pergi hadiri teamwork building dan sebagainya lah. Itu antara yang kita dengar lah daripada rakan-rakan Wartawan. Apakah itu cuti berkualiti, Encik Fazli? Kalau kita kategorikan apa yang kita bincangkan tadi dalam konteks kekeluargaan, maksudnya hubungan ibu bapa dengan anak-anak, kita kadang-kadang salah tanggap apa itu masa berkualiti. Kadang-kadang kita menganggap seperti yang tadi kita sebut, berkualiti lah bila kita gunakan duit yang banyak, maka itu berkualiti. Itu belum tentu berkualiti. Hubungan kasih sayang antara anak dan ibu bapa banyak bergantung kepada apakah perasaan antara satu sama lain. Dan perasaan antara satu sama lain banyak dibentuk dengan komunikasi, perhubungan. Encik Nazri tiada perasaan apa-apa pun dengan siapa-siapa yang lalu-lalang yang kita tak kenal. So kita tak tahu pun siapa dia, apa kemahirannya, apa kegemarannya, sifatnya, kebaikannya. Bila kita berkomunikasi, maka kita tahu seseorang. Dan begitu juga dengan ibu bapa. Semakin intim komunikasi ibu bapa dengan anak, maka semakin dalam perasaan tersebut. Maka untuk mewujudkan perasaan yang mendalam, maka komunikasi mestilah intim. Jadi kalau kita melakukan aktiviti yang kau buat hal kau, aku buat hal aku, cuma ia di puncak bukit entah mana-mana. Contohnya hotel 5 star, tapi masing-masing buat kerja masing-masing, itu masih belum berkualiti. Walaupun bangunannya berkualiti, tetapi tempatnya berkualiti, makanan berkualiti, tetapi ia masih belum tentu satu masa yang berkualiti. Jadi merancang cuti yang berkualiti, ia banyak berkait tentang apakah yang dibuat di antara ibu bapa dengan anak-anak. Jadi kita kena merancang aktiviti yang ada interaksi yang tinggi, ada interaksi yang intim, ada proses yang mana kita menyampaikan mesej dan kita memahami mesej. Dan mesej pun ada beberapa jenis, Nazri, ya. Tapi kalau kita contohnya permainan yang simple, contohnya bermain Scrabble, Monopoly, ataupun banyak permainan yang kita boleh buat sendiri pun, potong kertas, cantumkan. Banyak permainan kalau kita kreatif, dapatkan di kedai-kedai buku ada dia bagi cadangan untuk apakah permainan kita boleh buat creative games dan sebagainya. Itu boleh dibuat di rumah. Kalau zaman saya lah, kalau tiba cuti sekolah ni, saya suka kalau sekolah menengah tu selalu duduk asrama kan. Tapi kalau cuti semester tu memang saya nak lari daripada asrama. Kalau kat kampung pun tak dapat apa banyak aktiviti yang kita rasa, sebab kawan-kawan pun dah tak ada kan, pergi duduk asrama masing-masing. Jadi saya suka pergi rumah pakcik saya di Singapura. Tu saya rasa sebab environmentnya indah, dan dikelilingi orang-orang yang pandai. Cousin-cousin saya tu semua dah masuk universiti, jadi saya nak dapat influence orang di keliling tu. Jadi saya pula masa tu ada exam besar kan, SRP ke SPM beberapa tu. Jadi saya dapat influence. Jadi saya empower diri saya sendiri. Ya, betul. Saya percaya Cik Nazri banyak terpengaruh apabila ke Singapura, betul tak? Ya. Jadi bagaimana kita nak wujudkan keadaan ini dengan anak-anak kita supaya mereka ni diberi suatu hak untuk menentukan apa yang mereka nak buat. Kerana walaupun daripada pihak sekolah rendah lagi, empowerment tu, how kita nak create empowerment, dan akhirnya mereka dapat apa yang mereka inginkan. Bukan daripada okey kita pergi sinilah, ibu bapa dah tentukan segala-galanya daripada A sampai Z. Ya, seperti yang berlaku Nazri tadi, ialah kita kadang banyak benda kita miliki sekarang bukan dibentuk oleh akademik, curriculum, syllabus pun. Kalau kita kaji dalam diri kita, mungkin ada banyak perkara yang mempengaruhi kita sekarang daripada apa kita lihat, apa kita baca, apa yang kita alami, pengalaman kita, orang yang kita kenal. Jadi
jangan ibu bapa jangan selalu menghukum bahawa akademik ialah segala-galanya, walaupun ia penting, saya tidak nafikan. Jadi dalam konteks anak-anak, bolehkah anak-anak memberikan idea tentang perancangan cuti sekolah? Jawapannya sepatutnya ibu bapa berkompromi dan jangan terlalu orang kata diktator ataupun kata autokratik. Ya. Dia tahu semua sekali kan. Kita makan garam dululah. Jadi tapi siapa yang main PSP dulu? Dia. Okey. Macam mana kita nak bagi peluang ruang tu pada mereka? Ya, sebab kita kena ingat anak-anak ada kecenderungan masing-masing. Ada minat, ada bakat dan ada keinginan untuk mengetahui satu tentu. Ibu bapa tidak boleh memaksa. Kalau tidak boleh terlalu memaksa, dia boleh mendorong, membimbing. Contohnya kalau anak itu minat sesuatu yang contohnya tidak viable, contohnya tak mampu kita buat yang tak ada masa depan contohnya. Jadi kita kena bimbing, kita tunjukkan apakah fakta-fakta kata bidang ini tak berapa sesuai, ini masa depan kurang sikit di Malaysia mungkin tak sesuai. So kita bimbingnya, tunjukkan arah, biarkan dia sendiri berlari ke arah tersebut. Jadi bakat ni kadang-kadang memang gifted orang kata, memang kan? Kita kena rangsang, dan antara peranan penting bapa ialah mengenal pasti bakat anak mereka dan mengembangkan bakat tersebut. Sebab saya pernah suatu hari saya pergi ke kedai alat tulis, ada seorang anak dia membeli pensel melukis kartun. Harganya dekat RM10. Jadi bila ayahnya duduk di kaunter sedang membayar sesuatu, jadi anaknya ambil pen dan letakkan di kaunter. Dia kata, "Kau beli apa?" "Ini pen lukis kartun." Anak dia keluarkan duit sendiri daripada poket RM10 dan letak di kaunter. Apa yang dia kata? Melukis pun tak pandai. Nak ada hati nak beli pen mahal-mahal. So apa berlaku? Saya cukup sedih. Saya tengok wajah anak tersebut kecewa sebab ayah yang sepatutnya menyokong bakatnya ataupun minat. Kalau tak berbakat pun sekurangnya dia berminat. Memberi rangsangan sepatutnya. Kalau tak merangsang apa tak lagi orang, siapa yang nak diharapkan meminta sedekah lalu ataupun orang lalu-lalang nak memberikan? Kenapa? Ayahnya yang tinggal yang tidur di rumah yang sama sudah berapa tahun memperlekehkan minat. Entah berapa banyak bara dalam diri yang begitu minat untuk melakukan tersebut, diremehkan oleh ayah sendiri. Terencat minat mereka. Okey, lepas ni kita akan bincang bersama Cik Fazli. Ada juga pelajar-pelajar kita, murid-murid sekolah kita yang akan menghadapi peperiksaan besar seperti UPSR, PMR dan juga SPM. Adakah mereka perlu bercuti seperti rakan-rakan yang lain ataupun mereka perlu ada proses-proses tertentu untuk mengisi masa lapang sepanjang 2 minggu atau 3 minggu cuti persekolahan ini? Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. School holiday tak pergi mana-mana, just duduk kat rumah lepak dengan family je. Kalau weekend diorang duduk rumah je, just habis dengan family, masa keluar dengan family je. Kalau Isnin hingga Friday tu baru diorang pergi kerja. Back to nature, you could divide them into groups and see how they cooperate with each other to achieve some tasks such as gardening and working with animals. Last time when I was 8, I built a tree house with other friends sponsored by our parents, but one supervisor for each group is needed.